Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marra. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kebaikan kepada kita semua dan telah mengangkat akan wabak yang Allah taala timpakan, dan segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesihatan kepada kita. Moga-moga Allah taala memberi kebaikan kepada kita sampai kepada akhir hayat kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 3 perkara yang sesiapa mengerjakannya disifatkan seorang itu adalah orang yang jahil. Maka 3 perkara kalaulah dilakukan oleh orang itu akan 3 perkara ini, maka dia disifatkan, digolongkan adalah daripada orang yang jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara tersebut, yang pertama memilih dunia dengan meninggalkan kepentingan akhirat. Jadi yang pertama memilih dunia dengan meninggalkan akhirat. Sikap ini jelas merugikan dan sebenarnya tidak patut sama sekali ada bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum. Bahkan tu'sirunal hayatad dunya, kamu mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairum wa abqa, sedangkan akhirat itulah yang lebih baik dan akhirat itulah yang lebih kekal. Maka yang sementara kamu sibuk-sibuk, yang kekal kamu tidak bersungguh-sungguh. Maka sikap ini ulama-ulama tasawuf menggambarkan orang itu adalah orang yang jahil dengan Allah. Maka yang pertama memilih dunia dengan meninggalkan kepentingan akhirat. Yang kedua suka menangguhkan amalan-amalan akhirat, ataupun dengan arti kata lain suka menangguhkan ibadat. Menangguhkan ibadat kerana beranggapan bahawa umurnya masih panjang. Maka oleh kerana suka menangguh-nangguhkan, maka dia akan terkena satu penyakit. Penyakit ini adalah penyakit, maknanya dipanggil angan-angan panjang. Maka jadilah orang itu oleh kerana menangguh-nangguhkan amalan, menangguh-nangguhkan akhirat, kerana ingin mencari kepentingan dunia, akhirnya dia akan sibuk dengan mengumpulkan kekayaan dunia, ataupun sibuk dengan memikirkan harta, ataupun sibuk dengan pekerjaannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan Allah memberi amaran, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailun,
kecelakaan besar likulli humazin lumazah, bagi orang yang suka menggunakan lidah dia dengan mencaci, mencerca, menghina orang lain. Allazi jama'a malan wa 'addadah, yang mana mereka itu sibuk dengan menghimpunkan harta. Wa 'addadah, selepas menghimpunkan harta, duk kira hartanya. Hartaku sudah banyak, maka dihimpunnya dengan harta, lalu gembira dengan harta yang banyak. Yahsabu anna malahu akhladah, maka ia menyangka bahawa hartanya dapat mengekalkan ia di atas muka dunia. Kalau sakit tak apa, duit banyak katanya. Sedangkan dia tidak sedar sakit Allah timpa, ajal datang tiba-tiba. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan kalau suka menangguhkan amal ibadat, maka dia dikira adalah orang yang jahil dengan Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, maka binasa kamu, kecelakaan kamu. Siapa? Alhaakumut takasur. Takasur bermakna orang yang berlumba ingin mendapatkan sesuatu sebanyak-banyaknya. Kalau pengaruh, sebanyak-banyak, seramai-ramai pengaruh. Kalau harta, sebanyak-banyak harta. Kalau pangkat, setinggi-tinggi pangkat. Maknanya kalau nama, semulia-mulia nama. Alhaakumut takasur, maka apabila duk sibuk dengan memperbanyakkan harta, memperbanyakkan pengaruh, memperbanyakkan kedudukan, ia menjadi orang yang tidak sedar dalam kehidupan akhiratnya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia itu menziarahi kubur-kubur. Walaupun didatangkan perkataan zara, ya zurtum, dah kamu ziarah, tetapi bukan masuk ziarah kubur. Masuk di situ, kamu masuk dalam kubur. Sedar tidak sedar duduk di dalam kubur. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Kerana kesibukan kita bukan kesibukan mengumpul harta, tetapi kita sibuk mencari pahala. Tidak mengapa. Mencari pahala tidak mengapa bagi orang-orang yang nak berjalan kepada Allah peringkat permulaan. Peringkat pertengahan tak fikir pahala dah. Maknanya fikir nak dapat keredaan Allah. Peringkat tinggi lagi, fikir apa? Fikir redha itu hak Allah Ta'ala, tapi aku sebagai hamba, Allah beri pahala ke tak beri pahala, aku tetap ibadat. Allah bagi syurga ke tak bagi syurga, aku tetap ibadat. Allah rada ke tidak rada, aku tetap ibadat. Ini hamba Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang itu menyibukkan mencari sesuatu yang ia akan tinggalkan, maka dia termasuk orang yang jahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang bijaksana? Siapakah orang yang bijaksana? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Maka sesungguhnya orang bijaksana adalah orang yang menghitung akan dirinya. Aku ini banyak dosa, aku ini lalai, aku ini perlu bertaubat, aku ini perlu mencari perbekalan takwa kepada Allah Ta'ala. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang menghitung akan dirinya, wa alima lima ba'dal maut, dan dia ini beramal untuk kehidupannya selepas daripada dia mati. Wal ahmaku lima taba'a hawahu, orang yang tidak bijaksana ahmak. Ahmak ni dungu, bodoh, jahil, ahmak. Siapa mereka itu?
Mereka itu adalah yang mengikuti akan hawa nafsu, dan hidup dalam keadaan berangan-angan. Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, yang kedua, kalau ada sifat ini, yakni sifat menangguh-nangguhkan ibadat, maka dia termasuk orang yang jahil dengan Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang keras hatinya, tidak mahu menerima kebenaran. Ya, kita banyak lalai, kita banyak maksiat pada ibadat, tapi tidak mahu menerima nasihat. Tidak mahu menerima nasihat, tidak mahu mendengar pengajian ilmu, tidak mahu mencari jalan untuk berjalan kepada Allah Ta'ala. Maka sifat ini dikatakan bahawa orang ini jahil dengan Allah. Yakni yang ketiga, mempunyai ataupun dalam sentiasa keadaan hati yang keras, sehingga selalu mempunyai rancangan duniawi, tidak mempunyai rancangan ukhrawi. Yang dipikirnya tentang kehidupan duniawi, dia tidak memikirkan tentang kehidupan ukhrawi. Maka benda ini akan berterusan sehingga hilang niatnya, semangatnya, hasratnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tanpa ia sedar dia duduk di dalam kebinasaan. Maka Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menyatakan di dalam matanya, Mata Hikam, beliau mengatakan, ihalatuka a'malu ala wujudil firari min ru'unati nafsi. Ihalatukal a'mal, kamu ini menangguh-nangguhkan amal. Menangguh-nangguhkan amal, yakni kamu menangguhkan ibadat. Menangguhkan, tidak mau pergi majlis ilmu, menangguhkan, tidak mau lagi belajar Al-Quran. Nantilah selesai apa-apa, nanti baru kita start belajar Quran. Sudah ada harta, menangguhkan lagi pergi haji atau berumrah. Harta sudah ada, tapi menangguhkan lagi. Maka ihalatukal a'ma ala wujudil farad, kamu menangguhkan amal ibadat kamu dalam keadaan kamu ada peluang melakukannya. Bukan kamu sakit yang kamu tidak pergi majlis ilmu, bukan kamu sakit yang kamu tidak pergi umrah, sedangkan harta kamu banyak, kamu tidak fakir. Lainlah fakir, lainlah orang tidak ada harta. Ketika mana ada waktu lapang, wujudil farah, ada waktu lapang, ketika mana ada peluang, ketika mana ada kesempatan, lalu ihalatuka, kamu ini menangguhkan, bermakna min ru'unati nafsi, bermakna itu di antara ciri-ciri kejahilan diri kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sisi Allah. Di sisi manusia mungkin kata orang ini bagus, dia pandai berniaga, orang ini bagus, dia ada ilmu ada sijil dan seumpamanya. Tapi di sisi Allah tidak memandang itu semua. Di sisi Allah, Allah tidak memandang, tetapi Allah memandang mana-mana manusia yang hatinya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara jelasnya begini, dia kata apabila seseorang itu sibuk dengan pekerjaannya, tak kira dia berniaga, dia kerja sebagai kaki tangan kerajaan, dia kerja sebagai tak kira lah tukang jahit ataupun sebagainya pekerjaan-pekerjaan, tetapi pekerjaan itu menyebabkan ia ini tidak ada kesempatan untuk ibadah. Dia bekerja pejabat waktu pagi, balik petang. Apa masalah pergi majlis ilmu waktu maghrib? Tidak ada masalah. Dia berniaga, takkanlah berniaga 24 jam. Adanya masa, maknanya. Tetapi pekerjaan yang kamu ceburi, pekerjaan yang ada pada kamu itu tiba-tiba tidak mendatangkan kesempatan kamu untuk beribadat dengan amal yang soleh. Kerana apa? Kerana kesibukan dan kelekaan di atas pekerjaan yang kamu harungi.
di atas pekerjaan yang ada yang kamu ini sedang menghadapinya, sehingga akhirnya payah nak pergi majlis ilmu, payah nak pergi masjid, tetapi hati sering berkata, apa dia? Nantilah ada masa nanti nak pergi juga masjid. Nantilah ada masa nak dengar kot. Tapi waktu masa ni neka tak berapa tu kena tumpu sikit perniagaan. Satu orang hamba Allah, dia beritahu pada saya ustaz, jualan tahunan saya mencecah juta. Bukan juta rupiah, bukan. Kalau juta rupiah 1.300.000 lebih kurang ya gitu. Perniagaan saya mencecah jutaan. Saya terus berkata kepadanya, boleh dah nak pergi masjid. Boleh dah nak pergi masjid. Tinggalkan anak jaga. Dia kata, tak boleh Ustaz. Tak boleh. Dia pelanggan, orang nak jumpa saya juga. Kalau saya tinggalkan anak untuk jaga, dia masih lagi tak faham, habis jatuh perniagaan. Apa yang kamu takutkan? Tidak kita ketahuikan Allah? Tidakkah kita mendengar firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha? Tidak ada binatang yang melata di atas muka dunia, semua aku akan jamin rezeki mereka. Maka ulama menyatakan bahawa di dalam kitab Tanwilul Qulub menyatakan bahawa di dalam ayat ini, cuba kamu fikir sepikir-pikirnya, kalaulah binatang itu ditanggung oleh Allah Ta'ala akan rezekinya, bagaimana manusia yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Semuanya di dalam tanggungan Allah Ta'ala. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Kamu bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Kamu tidak bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Yang dijamin itu rezeki, yang diperintahkan itu ibadah. Ibadah tidak bersungguh-sungguh. Rezeki yang sudah dijamin bersungguh-sungguh. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, sehingga dikatakan bahawa inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu misla zalik alaqatan summa yakunu misla zalik mudratan summa yusilu alaihi al-malak wa yusilu alaihi al-malak wa yaktubu wa ya'muru bi katbi arba'i kalimat bi katbi rizqihi bi katbi amalihi bi katbi ajalihi sa'idun aw syakiyun. Allah telah menetapkan di dalam perut ibunya itu 40 hari air mani, 40 hari bertukar menjadi darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian wa yusilu alaihil malak, Allah utuskan malaikat. Bila Allah Ta'ala utuskan malaikat, lalu disuruh menulis dengan 4 kalimah. Apa 4 kalimah? Tulis rezekinya banyak mana, ditulis ajalnya di mana dia mati, umur dia berapa, bi ayyi ardhin tamut, di bumi mana kamu mati, sampai masa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak lewat, tidak akhir walau satu saat pun. Sudah ditulis. Kemudian ditulis lagi tentang amal dia buat ibadat macam mana, sa'idun aw syaqiyun, sudah juga ditulis syurga atau neraka. Bila itu di dalam perut ibunya sudah dinyatakan akan rezeki masing-masing. Maka dalam keadaan macam itu, maka lalu orang itu kesibukan, akhirnya tanpa dia sedar dia telah meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang meninggalkan ibadah kerana mencari sesuatu pekerjaan ataupun disibukkan dengan pekerjaan, maka katanya ulama menunjukkan kejahilannya dengan Allah. Moga-moga kita yang memang kita pun jahil lagi dengan Allah sebenarnya. Maknanya, maka moga-moga ini memberi kesedaran kepada kita perlunya kita beribadah kepada Allah.
Maka dikatakan bahawa orang itu boleh dilihat. Yang pertama dengan mendahului dunia kepada akhirat. Mendahului dunia kepada akhirat. Maka bila mendahului dunia kepada akhirat, akhirnya dia lebih menyibukkan kepada pekerjaan dunia. Maka di sini disuruh kepada kita agar kamu mencarilah kepentingan yang utama. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah ibadah kepada Allah. Selagi mana ada ruang ibadah, ibadahlah kita. Selagi mana ada ruang untuk kita belajar ilmu, pergi belajarlah ilmu. Kalau tak ada peluang, baru ni tak ada majlis ilmu, apa nak buat macam mana? Tidak ada peluang. Tetapi bila ada peluang, adalah setakat mana yang mampu. Maknanya selagi mana Allah memberi kesihatan kepada kita, maka kita gunakan kesihatan itu kepada kebaikan. Maka baik orang yang menangguhkan amal ibadat kepada waktu kepada waktu yang ditangguh sehingga kepada waktu yang disangka tidak akan sibuk. Nanti satu masa nanti bila sudah selesai, saya akan tumpuk ibadat. Maka dia menangguhkan waktu. Maka di sini kata ulama, ini satu kesilapan. Kerana apa? Kerana sesungguhnya kita tidak menyedari, kita tidak mengetahui bilakah ajal kita. Kita tidak mengetahui. Saya ambil cerita ini daripada guru saya. Dia cerita, saya tidak tahu cerita ini memang cerita benar ataupun cerita ini diceritakan untuk mengambil iktibar. Dia kata gini, dia kata ada satu orang hamba Allah. Ada satu orang hamba Allah Ta'ala. Satu orang hamba Allah Ta'ala ini, dia ini selalu pergi ke masjid surau. Masjid selalu sembahyang berjemaah dia jaga. Tetapi kehidupannya tidaklah sebaik macam orang lain, hanya sekadar yang ada. Lalulah maka Allah pun memberi kepadanya, maka dia pun dapat satu tempat untuk dia berniaga. Maka disangkanya ini berkat jaga sembahyang jemaah, pergi masjid, Allah beri rezeki, dapat kedai, dapat tapak. Maka dia pun buka perniagaan dia. Bila dia buka perniagaan dia, tanpa dia sedar, perniagaan itu menyibukkan dia. Maka ternyata dia sudah tidak boleh lagi pergi ke masjid yang biasa dulu dia ahli masjid. Lalulah dia lagi terus mendapat ujian. Ujiannya perniagaannya semakin maju. Maka pada peringkat awal dia berkata, Allah nak maju dulu berniaga. Nanti sudah maju, boleh jaga, dah ada orang jaga, dia akan kembali ke masjid katanya. Tetapi perniagaannya semakin maju. Bila semakin maju, semakin sayang nak meninggalkan pekerjaan dia. Semakin sayang dia nak tinggalkan pekerjaan dia. Bila dia sayang nak meninggalkan pekerjaan dia ini, semakin maju, akhirnya dahulu sembahyang 5 waktu itu di masjid, akhirnya menjadi 3 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ada di kedai. Maknanya lalu kerja, akhirnya kedai tutup lewat, kadang-kadang tidur pun kelewatan, akhirnya subuh tidak ada pula. Jadi Zuhur dan Asar. Akhirnya kesibukan daripada sembahyang berjemaah jadi sembahyang maknanya di masjid, jadi sembahyang di kedai. Daripada sembahyang awal jadi sembahyang lewat. Daripada sembahyang lewat akhirnya jadi qada waktu sembahyang. Jadi qada, tak sempat nak sembahyang. Maknanya maghrib tak sempat, masa tu pelanggan ramai, akhir sekali qada. Maka perniagaan itu semakin maju. Walaupun dia meninggalkan ibadat, tetapi perniagaannya semakin bertambah. Lalu dalam keadaan macam itu, rumahnya dibaiki semakin besar. Keretanya ditukar membeli kereta mewah, tetapi kereta yang buruk itulah yang berulang-alik buat kerja. Akhirnya rumah sudah siap, perniagaan pun sudah, dia panggil establish, sudah stabil dah, perniagaan sudah okey dah, maknanya sudah ada orang yang menjaga, rumah sudah siap, dia pula meninggal dia. Jadi segala rancangannya tu
Habis terbengkalai rancangannya. Apa yang berlaku? Isterinya kahwin lain, suami baru duduk rumah baru. Anak pula maknanya ambil kereta. Dia perniagaan dia diurus oleh anak-anak dia. Akhirnya apa yang dia dapat? Takut bimbang, takut keletihan sahaja. Maka ini saya ambil cerita ini daripada guru saya. Wallahu alam. Dia tak bagi tahu siapa-siapa. Dia kata ada satu orang hamba, mungkin dia datangkan cerita ini untuk memberi peringatan. Entah benar atau tidak benar. Yang paling penting ambil iktibar daripada cerita ini supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang dirugikan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyair Arab ada menyatakan, "Fama qada ahadun minha lubanatahu wala inta arabun illa ila arabi." Apa maksudnya? Fama qada ahadun, maka tiada habis-habis seseorang itu akan keperluannya. Memang tak habis-habis. Memang tak akan cukup-cukup. Tak habis-habis maknanya. Maka tidak akan habis keperluan seseorang itu di atas dunia yang fana ini. Maknanya tidak akan rasa cukup. Maknanya kalaulah kita kata saya kena ada rumah besar ni, bila dia buat rumah besar ni, tengok orang besar lagi, rasa nak besar lagi kita, maka tidak akan habis-habis. Wala intaha arabun illa ila arabi, maka tidak akan ada kesudahan sesuatu keperluan, satu hajat, sehingga dia akan ada hajat yang lain. Lepas yang ni ada hajat yang lain, lepas yang ni ada hajat yang lain. Maka demikianlah nasib. Maknanya kita orang yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Sesiapa yang memahami tentang kenyataan ini, insya-Allah dia akan terselamat daripada tipu daya dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada masa, teruskan melakukan amal ibadat dan jaga-jaga kita jangan ditimpa dengan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama kesibukan. Seseorang itu sibuk tetapi urusan dunia, bukan urusan akhirat. Yang kedua jangan sampai ditimpa masalah yang tak habis-habis. Nanti ditimpa masalah ni, duk meneka masalah dengan orang lain pula. Masalah orang tak bayar duit kita pula. Masalah kita berhutang dengan orang tak habis-habis. Nanti ditimpa masalah yang tak habis-habis. Yang ketiga masalah diangkat keberkatan hidup. Jadi hidup tidak berkat, harta banyak dapat tapi tak tahu pergi ke mana. Habis begitu dan tidak disalurkan kepada kebaikan. Ada tak harta kamu yang banyak bagi yang fakir miskin? Tiada. Hartaku juga. Maknanya tidak ada untuk bagi miskin. Harta kamu yang banyak, kalau ada pun memang wajib kena keluar zakat. Itu pun wajib keluar. Maknanya untuk bagi miskin, untuk bantu orang susah, tidak ada. Maka jangan sampai kamu dicabut keberkatan hidup. Dan yang keempat, jangan sampai dicabut ketenangan hati. Hati tidak tenang. Ramai mana orang yang banyak harta, hati tidak tenang. Kalau ketenangan boleh dijual, ramai jutawan beli. Saya nak beli ketenangan 1 bulan, kerana serabut buruk, dibayarnya tenang 1 bulan. Contohnya, tidak ada. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau kamu ingin mencari kebahagiaan, kalau kamu ingin mencari ketenangan, kalau kamu ingin mencari kenikmatan dalam hidup, itu semua ada di dalam ubudiyah kepada Allah. Itu semua ada dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Saya bukan tidak mahu beribadat, tapi saya masalah banyak. Saya kena selesai ni. Allah berfirman dalam surah At-Talaq. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kalaulah kamu bertakwa kepada Allah, Allah mengeluarkan kamu segala kesempitan yang kamu hadapi. Allah mengeluarkan kamu daripada segala permasalahan yang kamu hadapi. Apa masalahnya? Saya kesempitan ekonomi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala beri rezeki yang tidak disangka-sangka.
Jadi dalam keadaan macam itu, kita disuruh agar apa? Carilah peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi mana ada peluang beribadat, kesibukan kita jangan berterusan. Kita kena sedar, aku dah lara dah, orang Terengganu kata. Aku dah lara jauh dah ni. Kena kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu menuju kepada Tuhan kamu, wa jannatin, dan menuju kepada syurga Allah, memasuki syurga Allah, wa arduha as-samawati wal ard, yang lebarnya seperti langit dan bumi. Dah syurga lebar langit dan bumi, tak lebih pada tu, kerana bandingan yang besar tidak ada atas muka dunia ni kecuali langit dan bumi je nak banding. Ada tak yang besar ada langit dan bumi? Tidak ada. Tapi syurga lebih pada itu lagi. Tetapi syurga itu milik siapa? Uiddat lil muttaqin. Persediaan itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Para jemaah, kita ini kena takut kepada Allah. Beribadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita takut juga wabak, bukan tidak takut. Takut juga wabak, tapi jangan takut wabak mengatasi takut Allah. Doa-doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada mana penyakit-penyakit. Dan saya nak bagi tip saja. Maknanya apa dia? Rasulullah kata pada Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, wahai Ali, aku ingin memberitahu kepada kamu amalan. Sesiapa yang beramal dengan amalan ini, dia akan selamat dan dia tidak akan ditimpa sebarang penyakit, musibah, wabak. Tak akan kena. Siapa kata ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tipnya itu? Rasulullah menyatakan bahawa sesiapa yang membaca zikir ini 10 kali satu hari, Rasulullah jamin dia tidak akan ditimpa musibah. Dia tidak akan ditimpa musibah. Ini bukan Ustaz Mustafa Kamal jamin ini. Ini Rasulullah jamin. Apa dia? Sesiapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, 10 kali, dia tidak ditimpa wabak. Dia akan selamat daripada wabak. Maknanya, jadi itu salah satu jalan kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Di samping kita menjauhkan diri pada wabak, kita berzikir kepada Allah. Masa sikit saya nak habis, maka saya nak cerita sikit. Boleh? Cerita sikit. Satu ketika dahulu, ada satu orang tuan guru. Tuan guru ini dia ada anak muridnya. Ramai anak muridnya. Di antara anak muridnya itu adalah di kalangan jin-jin yang menyerupai manusia. Maka setengah-setengah tuan guru ini, dia tahu ini jin, tapi yang menyerupai manusia. Anak orang sama manusia lain tak tahu. Lalu datanglah kumpulan ini. Datang kumpulan ini, kumpulan jin ini. Dia datang wajah manusia, rupa manusia. Dia datang, kata tuan guru, saya nak minta cuti. Kenapa nak minta cuti? Kerana kami di kalangan para jin ini, di kalangan para jin ada di kalangan kami ini orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Apa ilmunya? Di kalangan kami jin, para jin ini, di kalangan kami ada di kalangan kami ini yang diberitahu oleh Allah akan berlaku beberapa bulan nanti wabak akan berlaku di tempat ini. Kata tuan guru, apa lagi yang kamu tahu? Saya dapat tahu bahawa wabak itu berlaku lebih kurang dalam 3 bulan. Lebih kurang, ceritanya gitu, 3 bulan. Lagi, apa lagi yang kamu tahu? Dan saya dapat tahu ramai orang yang mati, termasuk yang mati tuan guru seorang-seorang. Kata tuan guru, kata anak murid dia kata, tuan guru tu senyum saja. Tuan itu senyum saja. Baiklah, kalau macam itu saya bagi kamu cuti. Kata tuan guru, baiklah kamu bagi cuti. Dan oleh kerana itu, maknanya boleh jadi ini pertemuan kita. Kata tuan guru tu, boleh jadi ini pertemuan kita. Dan seandainya nanti sebab wabak hilang, kamu datanglah kembali. Nanti mungkin nanti akan ada yang mengganti aku.
Maka Tuan Guru itu kelihatan tidak takut, tidak bersedih, bahkan tersenyum saja dengan anak muridnya yang kata Tuan Guru salah seorang orang yang mati dalam wabak. Maka baliklah kumpulan jin tadi pun balik. Bila balik sahaja, tiba-tiba berlaku sungguh wabak. Berlaku wabak, tutup pondok tadi. Maknanya tutup. Kalau pondok tadi tutup, maka yang sudah berada di pondok tak boleh balik, yang balik tak boleh mari. Maknanya keadaan macam itu, maka keadaan menjadi genting. Ramai orang mati, ramai orang mati, sehinggalah suasana menjadi reda. Bila reda, mendapat pondok boleh buka. Maka datang lagi kumpulan jin tadi. Bila datang, dia pun nak tahu pondok ini siapa gantinya. Dia pun masuk, tengok Tuan Guru duduk mengajar. Dia pun heran, tak mati-mati. Dia pergi jumpa Tuan Guru tadi. Dia terkejut. Tuan Guru tak ada kena apa-apa. Tak ada apa-apa, sihat, alhamdulillah. Kata Tuan Guru tadi, tengok, kamu kata 3 bulan, tapi perkara ini berlaku 6 bulan, 2 kali ganda. Kamu kata orang yang mati lebih kurang 10,000, tetapi mati itu 20,000. Kamu kata aku mati, sampai sekarang aku hidup. Maknanya, kenapa jadi begitu? Kamu tahu tak? Kerana dia kata, apabila manusia itu, bila Allah Ta'ala timpa satu musibah, tiba-tiba takut dia mengatasi Allah Ta'ala. Dia takut pada ujian itu mengatasi Allah. Katanya yang mati 15,000 itu betul dah. Yang separuh lagi mati kerana takut. Bukan takut pada Allah, takut pada wabak Allah Ta'ala matikan dia. Maknanya yang sebenarnya kalau orang itu berserah kepada Allah 3 bulan je, tapi oleh kerana dia takut, Allah Ta'ala beri 6 bulan. Ada pun ketika mana mu kata aku mati di hadapan akan kena wabak, aku serah pada Allah, aku hanya takut pada Allah. Sampai sekarang Allah Ta'ala beri aku hidup-hidup lagi. Masih syak dah lagi. Ya? Maknanya, maka dalam keadaan macam itu, katanya hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia sentiasa menguji hamba-hamba dia. Siapa hamba yang terbaik? Hamba yang terbaik, baik diberi ujian, tidak beri ujian, tetap bersama dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya memandang para jemaah ni orang hebat-hebat. Kenapa? Bila diberi peluang untuk pergi ke masjid, kita orang yang pergi ke masjid. Terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambil peluang mana-mana yang boleh, jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardh uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan amal yang saleh untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Kita beramal ibadat kepada Allah Ta'ala ini, bila kita beribadat kepada Allah, dengan sendirinya Allah melihat hamba-hambanya, Allah mengampunkan akan dosa-dosanya. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Allah berkata kepada para malaikat, berjalanlah kamu mencari majlis-majlis ilmu. Dia pun cari-cari, tak ada. Mana tak ada, rupanya PKP. Maknanya dia pun cari-cari jumpa majlis ilmu. Alhamdulillah, ada di masjid ini majlis ilmu, ada di masjid sana majlis ilmu, ada di masjid majlis ilmu. Maka malaikat itu akan duduk dalam majlis ilmu. Bila malaikat itu duduk dalam majlis ilmu, malaikat menulis semua nama-nama yang orang yang ada dalam majlis ilmu. Maka ditulis nama seorang demi seorang, seorang demi seorang. Seramai itu ada, serambanyak itulah nama yang ada. Tiba-tiba selepas saja habis majlis, orang pun balik ke rumah masing-masing. Bila balik ke rumah masing-masing, lalulah malaikat itu bertemu dengan Allah.
Bila malaikat itu bertemu dengan Allah Ta'ala, malaikat itu ditanya oleh Allah, wahai malaikatku, apakah yang dilakukan oleh hamba aku? Lalulah para malaikat itu berkata, ya Allah, hamba-hambamu itu berada di dalam majlis ilmu. Di dalam majlis ilmu. Baik. Allah bertanya kepada mereka, mereka datang masjid ini, orang lain tak berapa nak datang, dia datang. Dia pergi ke masjid. Mereka ini pernah tengok syurga ke? Tak pernah tengok. Mereka ini pernah tengok neraka ke? Tak pernah tengok. Kata malaikat, mereka tidak pernah tengok syurga, mereka tidak pernah tengok neraka. Syurga tak pernah tengok, neraka tidak pernah tengok. Ya, kita tak pernah tengok syurga. Kalau kita tengok syurga, memanglah maknanya masjid ni kena buat 4 dekat. Tu pun belum tentu penuh. Cukup. Maknanya tak pernah tengok syurga, orang akan berebut. Kita juga tak pernah tengok neraka. Kalau pernah tengok neraka, habis maknanya tempat-tempat yang apa, yang melalaikan tu tak ada, tutup habis. Tidak pernah tengok. Lalu Allah bertanya malaikat, mereka duduk dalam majlis ilmu, mereka sembahyang dengan tuan imam, mereka baca doa, kenapa yang mereka minta? Katanya malaikat itu, mereka minta keampunan daripadamu. Lalu Allah berkata, saksikanlah para malaikat, semua mereka yang ada di dalam majlis ilmu ini aku ampunkan. Qad ghafartu lahum, aku ampunkan mereka. Tiba-tiba satu malaikat berkata, ya Allah, ini orang ini tak pernah datang pun mana-mana masjid. Ini orang tak pernah hadir pun majlis-majlis ilmu, tak pernah pun hadir. Tapi kebetulan hari itu dia mari. Kebetulan mari. Tahu mana? Tengok dekat depan luar tu ada nama dia. Lama ni tak ada pun, tak pernah datang, tapi hari itu dia datang. Selama ini orang ini tidak ada di tempat maksiat, tempat ibadat. Tempat maksiat nama dia ada, tempat ibadat baru hari ini ada. Kata malaikat itu, ya Allah, orang ini ahli maksiat. Engkau menyatakan engkau ampunkan semuanya, adakah termasuk orang ini? Allah Ta'ala menyatakan, wahai malaikatku, tidak akan rugi orang yang bersama dengan orang-orang yang baik. Orang itu juga diampunkan dosa oleh Allah. Maka orang yang hadir di dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan akan dosa-dosa mereka. Tak kira majlis ilmu tu orang ramai ke, sikit ke, majlis ilmu baca kitab ke, mendengar tazkirah ke, selagi mana dia berada dalam majlis ilmu, dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka disuruh kepada kita, jangan kamu tangguhkan amal. Kalau boleh ada masa beramal-amal, kalau boleh masa kita boleh pergi ke masjid, pergi. Kalau ada masa untuk kita beribadat, beribadat. Tetapi pastikan jangan sampai kesibukan kita dalam pekerjaan menyebabkan kita ini tertangguh dalam melakukan amal. Lalu kata pepatah Arab mengatakan, la ta'jal ila ghadin. Ada mengatakan, la ta'jal amalaka ila ghadin, ma yumkinuka an ta'malahu al-yawm. Maka jangan kamu menangguhkan amal ibadat kamu kepada besok hari. Jangan duk tangguh-tangguh. Kalau ada peluang hari ini, peluang hari ini. Ma yumkinuka an ta'malahu al-yawm, sehingga dikatakan bahawa jangan sampai kamu tangguhkan, kamu tak buat apa-apa pada hari ini. Akibat daripada menangguhkan amal, tak apalah besok lah, tak apalah nanti ada masa, sudah masa nanti barulah kita nak beribadat pada Allah. Kalau begitu nanti kamu tidak ada amal apa-apa yang kamu buat pada hari itu. Kenapa tak buat pada hari itu? Kerana kamu ingin menangguhkan. Sehingga dikatakan al-waqtu saminun fala tudayyi'hu illa fi nafis. Maka waktu itu sangat berharga. Maka janganlah engkau habiskan kecuali dengan sesuatu yang sangat berharga. Ini pandangan orang-orang saleh. Mereka sentiasa menghabiskan masa dengan melakukan kebaikan. Satu orang ulama namanya Habib Taufik, beliau menyatakan bahawa masa-masa kita ada per jam. Per jam ni 1 jam 1 jam. Dia ada seumpama satu kotak.
Pukul 3 hingga pukul 4 pagi. Ada satu kotak. 4 hingga 5 hingga 6. Satu jam itu dia kata Habib itu seumpama satu kotak dia ada cahaya. 3/4 kita beribadat, maka waktu itu waktu yang bercahaya. Dia letak dalam seumpama kotak itu bercahaya. 8 hingga 9 maksiat, jadi kotak itu kotak hitam. Mana begitu. Maka bila mana sahaja seseorang itu melakukan ketaatan, maka masa-masa yang Allah berikan itu dalam keadaan bercahaya. Kenapa? Ada ketaatan. Maka cahaya-cahaya pada waktu itu ditulis amalannya, maka disimpan cahaya itu di dalam buku amalan. Nanti dibuka buku amalan, keluar cahaya-cahaya. Maknanya dengan sebab amal-amal soleh yang dilakukan itu. Maknanya sehingga ulama menyatakan bahawa apabila sahaja kamu ada pada waktu itu, kamu buatlah amal-amal. Maknanya amal yang kamu lakukan itu seolah-olah amalan itu kamu menggunakan masa yang banyak. Apa maksud dia? Satu hari isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia ini sebelum subuh ia duduk berzikir. Rasulullah pergi ke masjid. Mayang subuh sama para sahabat mayang sunat duha sampai ke pagi saya sunat duha. Rasulullah pun balik tengok isteri dia duduk atas jadah lagi. Rasulullah tanya, "Wahai isteri aku, mu ni daripada pagi tadi sebelum aku pergi ke masjid mu duduk beginilah, sampai sekarang beginilah." "Ya. Maukah aku ajar kepada kamu satu amalan? Dengan sekali saja aku baca, maka dia menyamai dengan ibadat kamu sebelum subuh sampai ke hari ini, sampai ke masa ini." Kata isinya, "Mahu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengajarkan, apabila seseorang itu berzikir, bila dia berzikir, baik zikirnya subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, astagfirullah ke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka jangan lupa menutup dengan bacaan fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Satu baca ayat ini sahaja, maka dia seperti sepanjang hari itu dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Tuan Guru Haji Yaakob, dia sudah meninggal dunia. Dia kata orang-orang alim soleh nampak ibadat dia tak banyak, tapi pahala dia lebih pada kita. Dia tak banyak, maka kamu kena carilah amalan, mencari amalan supaya amalan itu berterusan. Walaupun kamu ini tak banyak amal, tapi pahala itu banyak. Sikit amal tapi pahala banyak. Apa dia? Yang pertama, sentiasalah kamu berniat kebaikan. Sentiasalah berniat kebaikan. Tuan Guru Haji Yaakob bagi contoh. Dia kata apa? Dia kata nanti kamu nak tidur malam, kamu niat, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, jadikan tidur sepanjang tidurku sampai ke pagi ini ibadat. Dan aku ya Allah ingin bangun sembahyang subuh berjemaah. Mayanglah subuh jemaah. Kata Tuan Guru saya, tidur kamu ditulis ibadat. Bangun sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin sembahyang zuhur berjemaah. Jadikanlah sepanjang subuhku sampai ke zuhur ibadat ya Allah. Maka ditulis oleh Allah Ta'ala daripada subuh sampai ke zuhur ibadat. Lepas sembahyang zuhur, niat lagi, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah zuhurku sampai asar itu ibadat ya Allah. Dan aku bercita-cita untuk sembahyang asar berjemaah. Niat-niat begitu. Ini ilmu saya ambil daripada Tuan Guru Haji Yaakob. Dia salah guru saya, dia kata kalau siapa yang berniat begini, maka tertulis dia dalam orang yang sentiasa melakukan ibadat kepada Allah. Yang pertama, isyak dah tak ini? Dah isyak. Isyak satu lagi boleh, satu lagi. Satu lagi. Yang kedua,
amal yang kamu buat amal ibadat, pastikan amal itu memberi manfaat pada orang lain. Seperti apa? Seperti infak. Jangan makan seorang, infak banyak-banyak. Jadi kalau kita bagi 100 orang makan, kita dapat 100 pahala. Lebih pada itu. Ada lagi banyak, tapi lain kali lah. Oleh kerana isyak dah masuk, sekadar ini saja. Saya doakan semua selamat daripada segala penyakit. Doakan moga-moga Allah Ta'ala tulis kita orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.